Cobaan 1, 2, 3. Cobaan 1, 2, 3. Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, insyaAllah kita mula dengan A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar belakang? Boleh Boleh. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama berkumpul dan insya-Allah kita nak meneruskan program kita. Minggu lepas kita ada berbincang tentang beberapa kronologi yang telah berlaku, yang akan berlaku, dan kita telah pun sampai kepada kita sebut sebagai tahun Malhamah Kubra. Jadi pada hari ini sebenarnya saya sebut salah juga nak sampaikan tajuk apa. Banyak sangat orang bagi cadangan. Banyak sangat yang bagi bagi permintaan banyak sangat. Tajuk ni. Jadi saya pun rasa macam susah juga nak penuhi semua. Tapi mungkin untuk memulakan pada pagi ini saya cadang saya akan cuba rangkumkan kronologi sampai ke hari ini dan saya akan cerita agenda yang mereka cadang nak buat dalam masa terdekat. Terdekat ni maknanya dalam masa besok. Besok. Baik. Sebenarnya saya telah pun jadi saya minta kalau boleh ambil nota. Kalau boleh rakam sebab banyak yang saya nak sebut ni benda yang fakta banyak sangat. Dan saya tidak ada whiteboard nak ni tak ada projektor, saya tak guna projektor. Jadi kita kena fokus sikitlah fokus. Sebab apa yang saya nak sama-sama sampaikan pada tuan-tuan, puan-puan dan saudara-saudara sekalian bahawa apakah dia sebenarnya perancangan mereka. Apakah perancangan mereka pada abad 21 dan dia punya kesan pada kita. Ini yang saya akan ceritakan apa yang ada pada yang telah mereka tulis, yang telah mereka rancang. Saya mulakan dengan kita sama-sama beristighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim. Kita mohon keampunan kepada Allah Taala kerana kita nak merasakan bahawa barakah yang paling penting sekali dalam amalan kita. Kerana barakah ni mungkin kita buat sikit, tetapi yang kita buat itu akan mendapat satu kekuatan. Allah beri satu kekuatan. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan, kita sampaikan, kita perdalamkan supaya mudah-mudahan kita akan dapat mengikuti, mencontohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dengan ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a rajul min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala'ul ya'tamiru nabika liyaqtuluka fakhruj inni laka minal nasihin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 20. Saya mulakan ayat ini, walaupun ayat ini pernah saya sebut pada sebelum ini. Sebab ayat ini adalah asas kepada perbincangan yang bersangkut paut dengan pakatan jahat. Pakatan jahat ada, tapi ramai orang tak mahu terima. Mungkin 80%, 70% tak nak terima.
Tak nak merasakan bahawa tak ada apa-apa, semua okey je, baik je. Kan? Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ini, Allah gambarkan kepada kita, dan datanglah dari seorang laki-laki dari hujung bandar. Waja'a rajulun fi aqsal Madinah. Datang seorang laki-laki daripada hujung kampung, daripada kampung. Maknanya keadaan yang jauh daripada kesibukan huru-hara bandar. Ke bandar dengan berlari. Yas'a, dia dengan segera, tergesa-gesa, berlari. Maknanya benda ni penting. Yang dia nak sampaikan ni penting. Apakah yang penting itu? Qala ya Musa. Dia berkata, wahai Musa, sesungguhnya al-mala, ataupun dia kata penguasa, pegawai-pegawai kerajaan Fir'aun, dimaksudkan kerajaan Fir'aun, sedang melakukan atau mengadakan pakatan jahat terhadap kamu. Jadi mereka sedang mengadakan pakatan jahat terhadap kamu, maka mereka mahu membunuh kamu. Oleh itu pergilah. Pergilah dari sini, dan sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat yang ikhlas kepada kamu. Dan daripada ayat ini Allah gambar kepada kita bahawa kita kena sensitif dengan pakatan jahat. Kerana apa? Pakatan jahat ini perancangan dia untuk nak membunuh umat, membunuh Islam, membunuh iman. Dan kita nak kena berhati-hati di dalam kehidupan kita berkenaan dengan kewujudan musuh. Kita dah bincang panjanglah yang lepas. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, saya bacakan matan sajalah, dia kata, bersegeralah kamu untuk melakukan amal soleh sebelum datangnya berbagai fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita. Jadi bersegeralah beramal soleh. Apa amal soleh ni nanti kita bincang. Kalau tak sempat hari ni kita buat kemudian. Yang mana sebelum datangnya fitnah. Apa fitnah? Fitnah itu adalah merupakan ujian-ujian, cobaan-cobaan. So saya tanya tu, apa berita terbaru kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa berita terbaru sekarang? Kalau kita kata berita terbaru di UAE UAE tu jauh sangat, dekat sini ni. Kat Malaysia ni. Kita tak tahu mungkin besok kita akan dengar dia punya berita dia. Bersegeralah kamu sekalian akan melakukan amal soleh sebelum datangnya berbagai fitnah yang potongan-potongannya seperti potongan malam gelap gelita. Maknanya fitnah ni kita tak perasan, tak nampak. Ataupun dia gelap, kita tak tahu. Pada waktu pagi seorang masih beriman, tetapi pada waktu petang dia telah menjadi seorang kafir. Ataupun pada waktu petang dia seorang yang beriman, kemudian pada waktu pagi dia menjadi seorang yang kafir. Jadi berhati-hatilah, bersegera amal. Perintah Rasul, kita dengar apa yang kita nak dengar ni bukan untuk kita seronok-seronok je, ataupun untuk kita dapatkan ilmu je, bincang-bincang, tapi untuk kita merancang, melaksanakan amalan. Ini daripada Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik manusia dalam hadis yang lain, riwayat Imam Hakim, sebaik-baik manusia di zaman fitnah. Zaman fitnah ni zaman sekarang, zaman ujian. Saya akan ceritakan sikit ujian pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita bukan bertambah takut tapi bertambah kuat. Saya bimbang bertambah takut je kan. Dia kata pada zaman fitnah ini sebaik-baik manusia ialah yang memegang tali kudanya menghadapi musuh-musuh Allah. Maknanya yang pertama sekali, yang sebaik-baik manusia yang berhadapan dengan zaman fitnah ni dia bukan orang yang lari. Dia bukan orang yang takut. Tapi orang yang berhadapan dengan fitnah itu. Orang yang menjadikan fitnah itu sebagai jalan untuk dia dekat lagi dengan Allah. Sebagai jalan untuk dia mendapatkan Jannatul Firdaus. Sebagai jalan untuk dia membina kekuatan diri dia, keluarga dia, masyarakat. Jadi Nabi menggambarkan dalam hadis ini bahawa sebaik-baik manusia, khairun nas fil fitan, sebaik-baik manusia pada ketika mana fitnah, ar-rajul yang memegang tali kuda berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Dia menakutkan musuh Allah atau musuh Allah cuba menakutkan dia. Maka dia menakutkan musuh Allah. Kita dengar salah seorang kawan kita bike preacher. Pernah bike preacher? Kawan kita lah juga kan. Dah dipadamkan dia punya akaun dekat YouTube kan. Dah dipadamkan akaun dia dekat FB kan. Dia kata
dia sedih jugalah kan nak sebut macam ni kan. Yalah dia dah buat macam-macam, tiba-tiba kena padam kan. Jadi apa yang dibuat tu tak ada apa pun. Cuma cakap ceramah, tak ada orang dengar pun sangat. Paling-paling berapa orang je lah dengar. Tapi dia ramai lah, mungkin 80,000 ke berapa ribu. Setakat tu je, tak banyak pun. Tetapi cukup yang sedikit menakutkan. Jadi kita lihat, Nabi gambarkan sebaik-baiknya mereka yang berhadapan dengan musuh, menceritakan. Dan kemudian, musuh Allah cuba menakutkan, musuh juga menakutkan dia. Musuh menakutkan. Nabi tak kata musuh membunuh dia. Takutkan. Jadi kita jangan sampai takut pada musuh lah kan. Ataupun, maknanya yang kedua, setelah dia dah cuba, berjuang, maka perjuangan itu tak boleh ni, dan laki-laki yang beruzlah di kampung terpencil. Maknanya sampai peringkat ancaman nyawanya. Ancaman akidahnya. Macam mana yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Apa yang berlaku pada Ashabul Kahfi? Kan, satu negara semua dah keluar daripada Islam. Kecuali dia 7 orang kan. Kecuali dia 7 orang. Sampai dia ditangkap. Berdebat dengan raja. Dia berdebat dengan raja, berhujah. Nak mengatakan Allah ni Tuhan yang sebenar. Islam ni agama yang sebenar. Akhirnya raja tak boleh nak lawan. Raja bagi kata dua. Besok kamu tak masuk agama kami, tak bersama agama kami, maka kamu akan dibunuh. Itu peringkat sampai peringkat nak dibunuh. Biar malam tu dia bincang-bincang, dia kata kalau kita mati pun, dia kata kalau kita tinggal kita matilah, kata. Maka dia mencari tempat persembunyian. Dia mencari tempat persembunyian bukan sebab dia takut. Bukan sebab takut mati. Kerana dia dah duduk situ lama dah berdebat pun. Tapi dia mencari tempat persembunyian supaya dia boleh menjamin kelangsungan dakwah. Kelangsungan perjuangan. Supaya perjuangan itu berterusan. Jadi Allah izin berlaku pada mereka, dia ditidurkan sampai 300 hari ataupun 300 tahun ataupun 309 tahun. 300 tahun atau 309 tahun. Jadi dia ada dua. Sebenarnya Nabi Allah gambarkan 300 tahun tu yang menggambarkan tahun Masihi, kiraan matahari, 309 kiraan bulan. Itu adalah ulama yang mentafsirkan. Jadi lelaki kata yang beruzlah di kampung ataupun yang pergi ke tempat-tempat yang terpencil dan menunaikan hak Allah yang diwajibkan ke atasnya. Dia masih lagi menunaikan hak Allah. Bukan dia sembunyi, dia tak buat apa-apa. Baik, jadi kita lihat di dalam ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa perkara yang terbaik ialah bukan kita takut bila mendengar apa yang kita dengar, tetapi kita berhadapan dengan keimanan. Cumanya saya nak sambung sikit daripada ayat-ayat Allah ini akan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan ini perkara yang menakutkan. Menakutkan orang beriman, bukan menakutkan manusia. Suratul Baqarah ayat 159. Allah menggambarkan kepada kita, saya baca maknalah saja. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah. Kita ada ilmu, kita ada pengetahuan, tapi kita tak nak share. Alasan takut. Ataupun alasan sebab supaya bimbang pangkat. Bimbang tak dapat harta habuan dunia. Ataupun bimbang nanti mungkin akan ditarik lesen. Jadi Allah gambarkan di sini kan, sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan keterangan, diberikan ilmu, diberikan petunjuk daripada kitab dan juga petunjuk hidayah tadi, banyak ilmu, tapi dia sembunyikan, tak mahu berkongsi. Sesudah kami menerangkan kepada manusia dalam kitabnya, kitab Allah, Al-Quran, maka mereka ini akan dilaknat oleh Allah. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul laghinun. Iaitu mereka akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Dan di sinilah kita melihat satu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Diriwayatkan Imam Abu Daud kata apa? Sesiapa yang ditanya mengenai sesuatu ilmu yang diketahuinya, dia tahu benda tu, tapi dia sembunyikan, pada hari kiamat dia akan dikekang, akan diikat
dengan rantai, dengan kekangan-kekangan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang ada maklumat, tahu, tapi dan orang tanya pada dia, dia sembunyikan, maka akhirat nanti tak lepas. Tak lepas. Jadi sebab tu saya seru kepada para ulama kita yang mengetahui tentang apa yang berlaku pada hari ini. Berlaku apa? Dari sudut fatwa syubhat. Berlaku syubhat. Kan? Apa syubhatnya? Syubhatnya ialah ada fakta daripada mainstream. Ada fakta daripada bukan mainstream. Sila masuk. Kalau bukan mainstream panggil apa? Di luar daripada mainstream kan. Ada fakta daripada mainstream, ada fakta daripada di luar mainstream. Maka sesiapa yang membuat fatwa mesti tengok semua. Sebab dua-dua tu dia ada dia punya kepakaran dia. Dia ada dia punya kepakarannya. Maka bagi para ulama kita, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syubhat lawannya warak. Dan warak itu maknanya berhati-hati ketika membuat fatwa. Kenapa kita bimbang kita akan termasuk dalam golongan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan fakta. Dan begitu juga kepada para pakar. Pakar-pakar perbuatan yang muslim, yang mukmin, yang yakin dengan Allah, yakin dengan hari akhirat. Maka sekiranya kamu tahu perkara-perkara yang benar, dan perkara itu boleh membantu orang Islam, boleh membantu orang beriman, boleh membantu negara, maka janganlah sembunyikan fakta-fakta tersebut dengan alasan-alasan mentingkan diri sendiri. Kerana Rasul gambarkan sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang mengetahui suatu ilmu yang dia ketahui tetapi dia tidak mahu tak mahu memberitahu, dia menyembunyikan, maka pada hari kiamat dia akan dikekang dengan kekangan-kekangan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW tentang peristiwa-peristiwa yang ada pada hari ini. Jadi sebab tu pada hari ini saya akan ceritakan sikit semaksimal mungkin. Sebab kita tak tahu sejauh mana kita boleh berjumpa. Sejauh mana kita boleh. Saya cuba maksimal. Jadi tuan-tuan dan puan, silalah sabar. Silalah sabar. Saya akan cakap fakta. Sebab tu saya kata kalau boleh catat. Yang pertama sekali saya akan ulang sedikit kronologi bagaimana perancangan Al-Masih Dajjal yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai malhamah kubra. Macam mana malhamah kubra berlaku, kita akan melihat perancangan mereka dari konteks perancangan musuh Islam, pakatan jahat yang dilakukan sebagaimana digambarkan oleh Allah Taala tadi. Ada pakatan jahat. Bila mereka berkuasa, mesti mereka buat pakatan jahat. Yang pertama sekali kita telah mendengar 1897. Kita tengok nak ingat senang. 1897 bermulanya World Zionist Movement, gerakan Zionis antarabangsa. Di Basel, Switzerland, 300 orang wakil mereka seluruh dunia datang. Dan mereka telah merancang selama 50 tahun. Mereka banyak perancangan mereka 50 tahun. Jadi kalau 1897 mereka mahu mempunyai satu tempat yang mana mereka katakan sebagai pusat pemerintahan dunia, iaitu the Mount, Temple Mount. Temple Mount ni Baitul Maqdis. Jadi dikata dalam keyakinan Zionis yang dia buat sendirilah, siapa-siapa yang boleh memimpin, menguasai Baitul Maqdis, maka dia akan memerintah dunia. Sebab itulah kita lihat 1897 mereka buat satu pertemuan antarabangsa, semua kepala-kepala Zionis antarabangsa kumpul di Basel, Switzerland, kurang lebih 300 orang, dan mereka membuat perancangan selama 100 tahun, tapi dia fokus pada 50 tahun. Dan 50 tahun ialah tahun 1947. Apa berlaku pada tahun 1947? United Nations yang mereka tubuhkan telah memberikan tanah Palestin, sebahagian tanah Palestin kepada Israel. Ini disebut Resolusi 181 United Nations. Baik. Jadi kemudian untuk menuju kepada 1947 tu, maka mereka telah merancang Perang Dunia Pertama. Kita dah bincang yang lepas.
Saya cuma ulang sikit. 1914, Perang Dunia Pertama berlaku sehingga 1918. Perang Dunia Pertama. Kan? Macam mana Perang Dunia Pertama tu boleh berlaku? Kita boleh baca sendirilah. Saya cuma bagi ni supaya tuan-tuan boleh, kalau saya pergi detail sangat tak sempat nak habis. 1914 berlaku Perang Dunia Pertama. Kemudian selepas itu, lepas Perang Dunia Pertama, tengah perang tu dibuat. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan saya sebut dalam penyampaian saya di siri yang terakhir malam yang lepas. Kita sibuk dengan COVID-19, kita sibuk dengan vaksin, sibuk dengan, tak lama lagi sibuk dengan ekonomi, tak lama lagi sibuk dengan food security. Tu food security. Masalah makanan, tak lama lagi lah, tak lama, mungkin besok mungkin besok. Tak lama lagi akan ada masalah dari sudut cuaca. Kita sibuk. Rupanya dia nak buat istana dia, Haikal Sulaiman. Jadi begitu jugalah. Mereka menyibukkan dunia dengan peperangan 1914, 1918, World War I. Maka 1917, perang tak habis lagi. 1917, Balfour Declaration. Deklarasi Balfour, maknanya Lord Balfour memberikan satu deklarasi bahawa Palestin adalah tanah air kepada Yahudi. Diberikan kepada Rockefeller. Dan 50 tahun selepas daripada 1917 itu, iaitu 1967, 50 tahun. Tengok 50 tahun. Daripada 1917, 1967, berlaku peperangan antara Yahudi bersama dengan Arab, negara Arab. Peperangan 6 hari, yang mana dalam peperangan itu, Arab kalah dalam masa 6 hari, kalah teruk, habis. Maka mereka telah menjajah secara rasmi Baitul Maqdis sampai sekarang. Jadi Baitul Maqdis sekarang ni sebenarnya di bawah jajahan Israel. Bermula daripada 1967. 50 tahun selepas 1917. Nampak? Dia punya ni. Kemudian pada tahun 1918 habis Perang Dunia. Yang pertama habis. Maka dia tak cukup, dia kena bagi sibuk juga. Maka berlakulah Spanish flu. Pandemic Spanish flu. Macam kita virus COVID-19 ni, COVID-19. Kan? 1918, 1919 berlaku pandemik Spanish flu. 2019, 100 tahun ni sekarang berlaku pandemik COVID-19. Jadi dia macam 50 tahun, 100 tahun. 50 tahun, 100 tahun. Jadi tuan-tuan kalau nak gaji tengok 50 tahun, 100 tahun tu. InsyaAllah jumpa. Kemudian lepas tu, pada tahun 1920, berlakulah penubuhan League of Nations. Kita dah bincang lah. Dibina untuk nak menyatukan politik. Dan kemudian pada 1921, penting, terbentuknya Council on Foreign Relations, CFR. CFR ni, kalau kita nak nisbahkan dengan hadis Rasul SAW, gambarkan kafara. CFR. Council on Foreign Relations. Apa tugas ini? Dia think tank kepada politik dan kerajaan. Think tank kepada pembinaan one world government dalam bentuk struktur politik dan struktur kerajaan. Jadi CFR ni think tank dia yang pertama. Kemudian pada tahun 1921, 1922, pada 1921 dia merancang. Dia merancang macam mana nak menubuhkan United Nations, macam mana nak menubuhkan sistem keuangan, dan macam mana nak menubuhkan NATO dan juga EEC. Jadi lepas tu mereka tubuhkanlah, lepas daripada tu. Pada 1922, ingat 1922. 100 tahun, 2022. 1920, 100 tahun, 2020. Jadi 1922, kerajaan Islam dihancurkan, dipecah-pecahkan. 1922 dengan perjanjian Lausanne. Maknanya contohnya Itali bagi pada ni, sebahagian bagi the British, sebahagian pada kepada kita kata Perancis dan sebagainya. Kemudian selepas itu pada tahun 1924, 2024, 1922 dihancurkan kerajaan Ottoman Empire dipecah-pecahkan. 1924 Ali Khalifah dipecat. Maknanya habislah Ottoman Empire, habis. Maknanya kepala pun dah habis, badan-badan pun dah habis. Jadi kita lihat pada 1924
secara resminya kita masuk ke fasa keempat, Mulkan Jibriyah. Secara resmi. Kan? Maknanya Rasul SAW gambarkan, kita ada 5 fasa. Kan? Fasa pertama, fasa kenabian. Fasa kedua, Khulafa Ar-Rasyidin. Fasa ketiga, fasa raja yang menggigit. Dan fasa keempat, Mulkan Jibriyah. Fasa diktator. Jadi 1924 jatuh aja Ottoman Empire, rasmi kita masuk fasa keempat. Kemudian fasa kelima, kebangkitan Islam. Bila dia? Wallahualam. Kita tengok. Kemudian lepas tu, habis. Kata Rasulullah, asal diamnya, kiamat lah. Jatuh 1924, bermula Mulkan Jibriyah. Masa tu, bukan sahaja kita kata Ottoman Empire habis, tetapi semua nak bangkit tak boleh. Nak bangkit tak boleh. Nak lawan kalah. Nak lawan kalah. Nak lawan kalah. Memang Rasulullah SAW kata mereka berkuasa. Setengah orang yang mengkaji seperti Imran Hussein, dia mengatakan fasa ini adalah fasa bermulanya Ya'juj Ma'juj dah mula menguasai. Jadi yang kita kalah je, kita lawan Ya'juj Ma'juj sekarang. Ini setengah-setengah pandangan yang mengkaji lah. Wallahualam. Kemudian lepas tu kita lihat pada tahun 1925 nampak dicantas saja Ottoman Empire 1925 Mekah dengan Madinah dalam hadis Rasulullah SAW gambarkan di akhir zaman akan bangkit, akan berkumpul umat Islam, iman berkumpul sebagaimana ular kembali kepada sarangnya, kan? Di Madinah, di Mekah Madinah ni, maka 1925 Mekah Madinah dibagi pada Saudi, diambil daripada kepimpinan Bani Hashim. Sebelum ni Mekah bawah Bani Hashim, kan? Bawah keturunan Rasulullah SAW, tapi diambil pada tahun 1925 diambil. Dan mereka secara resminya pada tahun 1932 Saudi Arabia, Semenanjung Arab tukar jadi negara Saudi, negara Saud, keluarga Saud, kan? Pada 1932 dia diisytiharkan merdeka. Merdeka daripada mana? Bukan merdeka daripada British, bukan merdeka daripada Belanda, merdeka daripada Osmania. Merdeka daripada Osmania, nampak jadi kita hari ini nampak tempat yang di mana yang telah dijanjikan Rasulullah SAW akan berlaku kebangkitan, dia dah pegang. Itu tempat dia pegang dulu. Kan? Kemudian selepas itu pada tahun 1929, 1932, berlakulah, digambarkan sebagai World Great Depression. Berlakulah masalah ekonomi dunia. Masalah ekonomi dunia. 1929 hingga 1932. Kita bayangkan, selepas daripada 1924, kan? Maka maknanya kalau kita 2024, 2025, 26, 27 ni akan ada masalah ekonomi lagi sekali. Kalau 100 tahun. Kalau kita kira 100 tahun ini sebab kita kira perancangan. Ni bukanlah kita kata akan berlaku sebab semua itu dengan izin Allah, tapi nak sebutkan bahawa mereka rancang begitu. Kemudian pada tahun 1930, ketika orang tengah sibuk-sibuk dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi, depression seluruh dunia. Bermula di Amerika, stok jatuh, stok exchange jatuh. Kan kemudian dipanggil Black Tuesday, berlakunya jatuhan tu pada hari Selasa. Black Tuesday dipanggil. Kemudian lepas tu berlaku orang semua teruk sebagainya, maka pada tahun 1930 mereka masa tengah sibuk-sibuk tu, mereka buat satu perkumpulan perancangan 100 tahun. 1930 100 tahun 2030. Jadi 1930, 2030 ni dia dah rancang dah secara umum lah, secara general. Dia rancang setelah jatuhnya kerajaan Osmania jatuh, maka dia rancang untuk nak membina kerajaan dia. Kerajaan dia. One World Government. One World Government. Agak-agak One World Government ni siapa? Agak-agak siapa? Tak apa dengar. Dengar ke? Agak-agak siapa One World Government ni? Siapa lagi yang nak menguasai dunia? Kalau tidak iblis. Kalau tidak iblis. Siapa lagi yang nak kuasai dunia kalau tidak iblis melalui Al-Masih Dajjal? Jadi maknanya mereka rancang pada tahun 2030, ni perancangan mereka saya sebut. Sekali saya sebut dia punya fakta dia. Ini dia punya kronologi dulu. 2030 mereka rancang Dajjal akan kuasa dunia. Tak ada orang dah boleh nak lawan dia. Nak jumpa ni pun bukan saja setakat sains-sains ambil temperature semua macam ni, kan? Nak jumpa ni pun kena ada kelulusan. Kelulusan apa? Kelulusan untuk bercakap, untuk datang.
Nanti saya sebut nanti. Sekejap lagi tuan-tuan tengok. Ini bukan nak menakutkan tapi ini saya cerita perancangan dia. Tak semestinya jadi. Perancangan dia tak semestinya jadi, kan? Tapi mereka rancang begitulah, kan? Boleh dengar belakang? Boleh rapat lagi kalau kata kat sana, kan?